Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Pada segmen yang lalu saya sudah menyenaraikan 3 kategori ataupun 3 jenis ibadah. Masih ingat lagi? Ya, yang pertama ibadah asas, yang kedua ibadah sunat, yang ketiga ibadah umum. Baik, yang saya nak fokuskan pada kali ini ialah tentang ibadah umum. Yang saya telah tegaskan pada segmen yang lalu, ramai orang yang tidak sedar ya perkara-perkara dalam ibadah umum ni satu ibadah, ya dia tak sedar. Mungkin dia tahu, ya contohnya ya siapa yang pernah dengar kerja itu sebagai satu ibadah? Saya rasa common, semua orang tahu kerja sebagai satu ibadah, betul? Selalu diceramahkan, selalu kita dengar dalam radio, diceramahkan dalam TV, kerja itu sebagai satu ibadah. Tetapi saya ingin menarik perhatian, minta maaf ya, ramai orang yang tahu kerja sebagai satu ibadah, tapi tak ramai orang yang sedar kerja sebagai satu ibadah. Sekali lagi saya tegaskan ya, ramai orang yang tahu kerja, profession kita itu satu ibadah, tetapi kita tidak sedar kerja itu sebagai satu ibadah. Apa bezanya tahu dengan sedar? Ya, supaya benar-benar kita ingat, saya ingin visualkan ya. Tahu itu di sini, sedar itu di sini ya. Tahu di kepala, sedar di jiwa kita ya. Tahu dalam fikiran, sedar adalah dalam rasa kita ya. Jadi ramai orang yang tahu kerja sebagai ibadah tetapi tak sedar kerja sebagai satu ibadah ya. Cuba kita lihat ya, tengok ya. Katalah ya, kita pada satu hari kita travel, saya pernah travel ke Jepun satu ketika ya, dalam musim sejuk, dia isyak dia lambat tau, subuh dia cepat ya. Jadi kita masuk check in dalam hotel ya, di hotel itu waktu dah lewat ya, dan subuh tu cepat ya. Jadi selalunya kita tidur 5 jam ataupun 6 jam. Tapi hari ini kita tidur lebih kurang 2 jam saja. Dan kita travel seorang-seorang. Kita tak bawa kawan, kita tak bawa keluarga, kita seorang je dalam bilik hotel ya. Jadi bila masuk waktu subuh, betul-betul sangat mengantuk. Tapi oleh kerana solat subuh ni, apa dia? Ibadah asas ke ibadah sunat? Jangan silap ya. Solat subuh ialah ibadah asas. Kita pun bangun seorang-seorang, ambil wuduk. Tapi kalau dia terlalu mengantuk, solat subuh 2 rakaat, kita potong 1 rakaat, kemudian kita tidur. Ya, saya nak tanya ya, agak-agak saya ke tuan ke ataupun saudara-saudari nak buat ke macam tu? Potong solat subuh 2 rakaat jadi 1 rakaat sebab tak ada orang lihat. Ya. Saya rasa bagaimana haprak sekalipun iman kita takkan buat gitu ya. Kita takkan potong 2 rakaat subuh jadi 1 ya. Tetapi itulah ketelusan kita, integriti kita dalam menjaga solat subuh. Dari 2 rakaat kita tak jadi 1 rakaat, walaupun kita letih, walaupun ada alasan-alasan yang lain. Kita tidak tergamak untuk memotong jadi 1 rakaat. Tapi dalam kerja kita, saya dalam pengalaman saya sama-sama dengan sahabat-sahabat menjalankan program training, program latihan, lebih kurang 250 buah organisasi kerajaan dan swasta selama 22 tahun lebih ya. Kita tengok ada macam-macam istilah tentang curi masa dan curi tulang ya. Ada istilah ya macam biskut, punch card, kejap ada, lepas tu tak ada, lepas tu ada balik ya. Bayangkan saya pernah jumpa kes seorang pada bulan puasa, dia kerja di Putrajaya tapi pada masa yang sama boleh buka bazar Ramadan di Kampung Baru, kemudian dia balik untuk ini ya. Subhanallah ya. Dalam satu organisasi perbankan saya dikenalkan ataupun dapat tahu ya satu istilah di kalangan dispatch boy. Dispatch boy ni yang menghantar surat ni ya,
kerjanya cepat saja, kerjanya kejap saja, cepat saja, tetapi ambil masa yang lama. Yang lama kat mana? Warmak. Saya tanya, apa warmak? Warung mama. Ya, artinya dia hantar surat kejap je, yang lepak-lepak warung mama banyak. Macam-macam istilah yang saya dengar. Warmaknya, mengular, macam biskut dan macam-macam. Ya, itu dalam kerja. Kerja itu apa? Saya tanya lagi. Kerja itu adalah ibadah umum. Walaupun kita kerja dengan manusia di tempat kerja, tidak solat di masjid, tetapi hakikatnya kerja adalah satu ibadah. Bila kata ibadah, dia dinilai oleh Allah, dia dilihat oleh Allah, maka waktu itu mengapa integriti kita, kejujuran kita dalam solat subuh 2 rakaat kita tak potong jadi satu? Kenapa dalam kerja kita ada warma, ada curi tulang, ada curi masa dan sebagainya? Sebab kita tahu kerja sebagai ibadah, tetapi kita tak sedar kerja sebagai satu ibadah. Ini saya buat contoh satu lagi. Pada bulan puasa ni, Ramadan, pada waktu rakaman ini dibuat, lebih kurang 4 hari lagi akan menjelang Ramadan. Katalah dalam bulan Ramadan kita dah besar-besar macam ni lah, kita masuk bilik air, kemudian kita mandi pakai shower. Air masuk dalam mulut kita, dalam bilik air. Ketika mandi, tak ada siapa-siapa, CCTV tak ada, siapa tak ada. Saya nak tanya, tuan-tuan dan perempuan minum tak? Dah termasuk, kita terus minum? Tak ada. Ini masa kita dah macam ni lah. Kalau masa kecil dulu lain. Kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2, 1 masuk. Itu masa kita kecil. Tapi masa kita dah macam ni, kita tidak akan minum air yang masuk dalam mulut kita walaupun tidak ada siapa yang melihat. Puasa sebenarnya mengajar kita supaya ada sifat integriti. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mafhumnya lebih kurang, puasa adalah milikku, untukku, kata Allah. Kalau ibadah-ibadah lain, orang boleh lihat, orang boleh nampak kita melakukannya. Kalau solat, kita berdiri, kita rokok, kita sujud, orang boleh nampak. Kita mengerjakan haji, kita pakai ihram, kita sa'i, kita tawaf, kita melontar, semua orang nampak kita sedang beribadah, kita mengerjakan haji. Tapi saya nak tanya, puasa nampak tak? Puasa tak nampak. Kita dengan Allah saja. Mungkin di belakang kita minum, siapa tahu. Tetapi puasa adalah rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa mengajar kita integriti sebenarnya. Apa dia integriti? Dalam bahasa yang mudah, integriti ialah doing right when nobody is looking. Kita buat yang betul walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Dalam arti kata, dalam Islam, kita itulah ihsan. Kita sentiasa merasa melihat oleh Allah, melihat Allah. Ini yang tinggilah, muqarrabin. Ataupun sekurang-kurangnya kita rasa dilihat oleh Allah. Kerana kita berpuasa ataupun kita bekerja, kita dinilai itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa mengajar kita integriti. Orang yang berpuasa, dia tidak akan minum walaupun setitis air. Tetapi malangnya, ketika orang yang berpuasa tidak minum walaupun setitis atau 2 titis air, waktu orang tidak ada melihatnya, tapi dalam kerja, subhanallah, mengapa terjadi rasuah? Mengapa ada orang ambil duit yang bukan hak dia? Mengapa ada orang menyalahgunakan puasa? Mengapa ada orang yang menggunakan sumber syarikat untuk kegunaan peribadi, misal kata. Sedangkan dalam bulan puasa dia tidak minum walaupun setitis air. Ini menunjukkan bahawa ada suatu lompang yang besar kerana kita tahu kerja ibadah tapi kita tak sedar kerja sebagai satu ibadah. Malu kita setiap tahun negara-negara di dunia diukur di sudut integriti, dan ukuran itu ada 100 lebih buah negara digunakan indeks yang dinamakan CPI, Corruption Perception Index, CPI, persepsi indeks persepsi rasuah. Subhanallah, kita pernah menduduki tempat yang agak buruk. Pada tahun 2017 kita berada di nombor yang 62, corot sikit. Tahun 2020 naik sedikit, tempat ke 50.
Dan sekarang ni ada nampak macam kita akan merosot kembali CPI kita. Ini negara Islam. Malaysia negara Islam. Negara yang mengungguli tempat 1, tempat pertama, tempat 2, tempat 3, New Zealand letak nombor pertama. Nombor 1. Paling tinggi integriti. Diikuti oleh negara-negara Scandinavian. Kita tengok Switzerland, Holland, Finland dan sebagainya. Kalau di Asia, yang paling tinggi integriti Korea dan juga Jepun. Ini negara bukan Islam. Tapi kita negara Islam, yang kita orang Islam yang kita yakin kepada Allah, kita kata percaya kepada Allah, ya, kita percaya kepada hari akhirat, tetapi mengapa terjadi sebaliknya dalam kerja kita? Ya, kalau kita lihat, ya, dalam kajian yang dilakukan, 1 daripada 3 siswazah kita, seorang daripada 3 orang sanggup melakukan rasuah. Itu satu kajian yang dibuat dulu, lama dulu. Yang mereka ini sekarang, yang 1 daripada 3 ni dah ada dalam jabatan-jabatan yang ada di sekarang. Ya, subhanallah. Ya, sehingga SPRM pernah buat kajian, begitu sukar untuk menangani. SPRM ni bukan Suruhanjaya Pilihan Raya, ya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM pernah buat kajian, ya, antara sebab rasuah sukar ditangani di Malaysia, antaranya ialah rasuah hampir-hampir menjadi budaya. Hampir-hampir jadi budaya. Ya, artinya bila kata jadi budaya itu diamalkan di seluruh hierarki. Ya, dalam masyarakat ataupun dalam organisasi, atasan, superior, middle manager sampai ke bawah berlaku. Ya, di setiap sikon ni bahasa Indonesia, situasi dan kondisi. Semua buat begitu. Ya, akhirnya rasuah menjadi budaya yang dianggap norms. Dianggap satu kebiasaan, satu budaya. Orang memberi dan menerima rasuah tidak rasa bersalah lagi dalam pekerjaan. Saya ingat lagi waktu di satu ketika dengan sahabat-sahabat pergi ke Indonesia, waktu tu, ya, kami sedang deal bisnes, ya. Saya ada di tepi lah, saya bukan yang terlibat dalam bisnes, ya. Bila saya tengok deal waktu tu kira bicara, saya tegur, yang itu rasuah. Apa kata sahabat kita yang lain tu, kawan kita yang lain, di sini kami tidak panggil rasuah yang ini. Yang ini kami panggil skill ataupun kemahiran. Yang kami panggil ini satu kebijaksanaan dalam pengurusan, ya. Jadi cuba kita lihat, ya, rasuah itu sudah dianggap skill, ya, dianggap satu kebiasaan, ya, yang mana kadang-kadang, ya, orang yang terlibat adalah orang yang benar-benar menyatakan mereka adalah orang Islam. Ya, jadi dalam pekerjaan, sama ada di bidang di sektor swasta ataupun di sektor kerajaan, perkara ini masih berluasa. Artinya apa? Artinya kita masih, ya, kita masih belum sedar kerja adalah satu ibadah. Padahal tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ya, ibadah dalam bentuk solat, ibadah asas hanya 5 minit ataupun dikali 5 dengan 25 minit, sedangkan kita bekerja dalam sehari 8 jam. Rugilah kalau 8 jam itu tidak kita jadikan satu ibadah. Kalau kita bawa nak jumpa Allah hanya pahala dalam solat, memang solat penting, ya, tetapi apa jadi kepada pekerjaan-pekerjaan kita yang lain, ya. Jadi ini yang menyebabkan kita rasa sungguh-sungguh marilah kita berusaha untuk benar-benar kita jadikan kerja kita ini sebagai satu ibadah, dan ibadah itu ialah ibadah umum. Baik, ada orang sewenang-wenangnya, ya, mereka merasakan apa saja yang kita buat itu boleh jadi ibadah umum. Tengok, ya, ada setengah, awak kerja apa? Saya kerja ni ibadah juga, ya, sebab nawaitu saya baik, ya, dengan duit yang saya dapat hasil pekerjaan ini, saya bantu ibu saya di kampung, saya bantu anak-anak, adik-adik saya yang masih sekolah, ya. Ini kerja sebagai satu ibadah.
contoh, ya. Lepas tu kita tanya, apa pekerjaan awak? Yang awak dapat duit, yang bantu ibu dan bantu adik-adik ke sekolah. Kerja saya GRO, ya. Jadi GRO tak boleh jadi ibadah. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya, ya. Apabila kita kerja dengan niat yang baik saja, itu sudah jadi ibadah, belum, ya. Jadi ada syarat-syarat yang utama yang perlu kita jaga supaya memasak jadi ibadah, supaya bersukan boleh jadi ibadah, supaya dalam dunia hiburan kita boleh jadi ibadah dengan menepati syaratnya. Ini penting supaya kita lihat, supaya kita jangan mudah-mudah saja. Kita kata asal niat saja betul jadi ibadah, asal niat saja betul, kita pun yang dikatakan ini satu kebaikan, satu yang dinilai oleh Allah, ya, sebagai pahala. Bukan, tidak begitu, ya. Tidak semudah-mudah begitu. Islam agama yang mudah memang sesuai dengan fitrah, tetapi Islam bukan untuk dipermudah-mudahkan, ya. Jadi kita lihat, ya, ada dua syarat paling utama bagaimana satu perbuatan boleh jadi ibadah. Dalam konteks ini ibadah umum, ya. Ingat, ibadah terbagi pada tiga. Yang saya sebut ibadah umum ni ada dua syarat yang utama. Dua syarat yang utama ni saya tegaskan, ya, ataupun saya mudahkan dengan kata 2I. Ingat, ya, 2I. I yang pertama ialah ikhlas kerana Allah. I yang kedua ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi I yang pertama, ikhlas, itu adalah tujuan, boleh faham, ya? Tujuannya mesti kerana Allah. Jadi kalau kita bekerja, tujuannya mesti kerana Allah. Yang kedua, kaedah ataupun jalannya mesti mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2I, iaitu ikhlas dan ittiba. Ya, tujuannya mesti kerana Allah, jalannya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi inilah yang selalu, ya, kita lihat 2I ini yang menjadi dasar ataupun prinsip dalam hidup kita. 2I ini, ya, iaitu ikhlas dan juga ittiba. Contohnya kalau kita tengok dua kalimah syahadah ataupun dikatakan syahadatain. Syahadatain itu artinya dua kalimah syahadah. Kenapa terbagi kepada dua? Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mengabdikan diri melainkan Allah. Itu apa? Itu tujuan. Itu tujuan. Dalam bahasa Arab itu ghayah. Manakala yang kedua, syahadatain yang pertama, syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiada, ya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini adalah jalan. Tadi ghayah, yang ini manhaj. Jadi dalam hidup kita, tujuan kita mesti Allah, jalan kita menuju Allah tu mesti mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dalam kalimah cinta kita katakan, cinta Allah itu tujuan, cinta Rasulullah itu jalan. Jadi subhanallah, mari kita susun, ya, sebagai reflection ataupun sebagai muhasabah, ya, kita dalam konteks ini, ya, mari kita tepuk dada, tanya hati kita, ya, setiap yang kita buat, khususnya dalam ibadah umum, kita bandingkan dengan ibadah asas. Mana kita rasa, ya, lebih, ya, kita rasa satu ibadah, ya. Sepatutnya dua-dua kita rasa ibadah. Ketika solat kita rasa sedang menghadap Allah, ketika kita bekerja pun kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti, ya, kita lihat ada terbit ataupun ada terbina sifat-sifat kebaikan dalam kerja kita. Kita tidak berbohong, kita tidak menipu, kita tidak culas, kita tidak curi tulang, kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan ibadah kita, seperti mana kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita, membatalkan puasa kita. Begitu juga jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan kerja kita sebagai satu ibadah. Bagaimana, ya, kita tengok, kita senaraikan, ya, bagaimana, apakah yang selalu kita lakukan dalam kerja-kerja
daripada dulu sampai sekarang, kalau pihak tuan-tuan yang bekerja, ada tak kesalahan-kesalahan yang tuan-tuan saudara-saudari buat yang mana sudah menyalahi dua prinsip tadi, dua I tadi, tujuannya kerana Allah, yang kedua jalannya mesti mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.